أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Sultan Ahmad Shah, Masjid Negeri Pahang, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sedalam-dalam dan setinggi-tingginya. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita di saat kita menyaksikan dengan peristiwa COVID-19 ini berapa ramai orang yang rapat dan dekat dengan kita telah gugur, telah tewas, telah meninggalkan kita. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang masih lagi panjangkan umur kita sehingga kita bukan sekadar berjaya mengharungi bulan Rejab dan kita sedang mengharungi bulan Syaban. Beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke pintu gerbang Ramadan, gerbang yang sangat indah, sebuah gerbang syurganya Allah Subhanahu wa taala. Daripada pintu Ramadan nanti kita akan sampai ke pintu Ar-Rayyan, salah sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga yang di sana nanti seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpuasa di muka bumi ini, yang selalu berlapar kerana Allah Subhanahu wa taala menahan makanan minum mereka, semuanya akan dipersilakan untuk memasuki pintu gerbang syurga Allah taala daripada Babur Rayyan. Hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, sebelum kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, maka ada baiknya kita ceritakan sedikit sebanyak tentang apakah keistimewaan ibadah puasa, apakah keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dengan semangat, dengan penghargaan, dengan kesyukuran, bahkan yang paling dikehendaki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu imanan wa ihtisaban. Itu kita perlu masuk dalam bulan Ramadan dengan iman yang hakiki, bahawasanya segala amal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita di sepanjang bulan Ramadan, sama ada solat tarawih ataupun qiyamul lail, amalan doa, amalan istighfar, amalan taubat, i'tikaf, sedekah di siang hari, khatam Quran di siang hari, khatam Quran di malam hari, seluruh amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, ini adalah merupakan semuanya benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk dalam gerbang Ramadan dengan sepenuh pengharapan
kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata betapa hebatnya janji Allah kepada umat ini dalam bulan Ramadan, sehingga dikatakan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Ulama kata, bila Allah Ta'ala tengok ramai juga orang yang berpuasa dengan puasa yang tidak sempurna, banyak juga cacat cela dalam puasa kita, sedangkan Allah ingin mengampunkan umat Muhammad. Mungkin ada cacat dalam ibadah kita di siang hari, lalu Allah janjikan satu lagi janji untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa bangun menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, pasti Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Ulama kata bila Allah perhati ibadah kita di siang hari mungkin ada cacat, di malam hari pun mungkin ada cacat celanya. Allah Subhanahu wa taala memang nak bantu umat Muhammad, dan Allah Taala tak redha mana-mana umat Muhammad keluar daripada bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, melainkan Allah Subhanahu wa taala nak pastikan setiap orang di kalangan kita telah pun mendapatkan jaminan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk itulah tuan-tuan yang mulia, Allah Taala telah perintahkan sekalian para makhluk Allah, bermula daripada para malaikat, binatang-binatang dalam hutan, semut-semut, serangga-serangga dalam sarang, ikan-ikan di lautan, sibuk mereka memohonkan maghfirah untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa. Bayangkan kalau malaikat yang memohonkan keampunan daripada Allah. Tak cukup daripada itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tambah lagi di penghujung bulan Ramadan, man qama lailatul qadri, siapa saja yang bangun menyembah Allah dalam malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan sepenuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun dosa-dosa terdahulu. Dan salah satu daripada 5 kelebihan yang Allah kurniakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa yang tak pernah Allah berikan kepada umat yang lain yang terdahulu sebelum kita, iaitu yang salah satu daripadanya adalah untuk umat Muhammad diampunkan seluruh dosa mereka pada malam yang terakhir sebelum mereka meninggalkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana itulah tuan-tuan mulia, pada malam ini kita nak mengupas, nak bercerita tentang sejarah Ramadan, sejarah puasa, rahsia Ramadan, rahsia puasa, supaya kita betul-betul menghargai nikmat dan peluang yang Allah berikan pada kita. Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jauh ribuan tahun sebelum Allah Ta'ala lahirkan kita ke muka bumi ini tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menzahirkan hasratnya di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebutlah wahai Muhammad kisah ini kepada umatmu di dunia, ketika mana Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku berhasrat untuk melahirkan, menciptakan, mengutuskan makhluk yang bernama manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ketika mana Allah zahirkan hasratnya di hadapan malaikat, waktu itu iblis pun ada sekali tuan-tuan yang mulia. Waktu itulah tuan-tuan, iblis sememangnya makhluk yang merupakan musuh kita yang paling nyata. Dia rasa cemburu dengan Adam AS. Apa sangat istimewanya Adam AS, apa istimewa sangat manusia ini sampai dimuliakan begitu sekali, sedangkan aku lebih baik, aku lebih banyak beribadat daripada manusia, aku lebih mulia kedudukan api berbanding tanah. Maka iblis telah mulai daripada hari itu telah begitu kecewa dan buat keputusan untuk jadi musuh yang akan menghalang manusia mentaati Allah sampai hari kiamat. Tetapi tuan-tuan mulia, di sana ada sekumpulan yang ramai di kalangan para malaikat. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kami nak tahu apa hikmah kenapa engkau nak ciptakan manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, patutkah engkau lahirkan ke dunia umat manusia yang akan nanti datang ke dunia banyak buat kerosakan, banyak buat maksiat, wa yasfiku dima,
mereka akan melakukan pertumpahan darah yang banyak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ya Allah, kami sentiasa mentakdiskan Engkau, bertasbih memuji kebesaran keagungan-Mu ya Allah. Kami tak pernah durhaka kepadamu walau sekelip mata ya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang merupakan ahkamul hakimin, yang maha mengetahui di kalangan yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu benda yang kamu tak tahu. Ulama mengatakan, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ni dengan penciptaan yang sangat istimewa. Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan ciptaan yang terhebat, yang terindah, yang paling sempurna, iaitu kata alim ulama, Allah gabungkan dua unsur, dua sifat, dua perkara dalam diri manusia. Yang pertama unsur malaikiyah, unsur-unsur kemalaikatan, dan juga satu lagi unsur, kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dahlawi, unsur-unsur bahimiah, kebinatangan. Manusia ni Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala nak zahirkan kehebatan manusia ni kepada para malaikat. Mungkin kamu sangka yang akan buat kerosakan itu adalah manusia yang mereka menjadi hamba kepada hawa nafsu mereka. Tetapi hamba aku, yang mana mereka dimentaati perintah aku, mereka usahakan ke atas roh mereka, maka sudah pasti darjat mereka lebih mulia daripada darjatnya para malaikat. Sebab itulah tuan-tuan mulia, inilah keunikan manusia. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nasu ma'adinun ka ma'adinidz zahabi wal fiddah." Manusia ni adalah seperti lombong emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terbaik pada zaman jahiliyah, pemberani di zaman jahiliyah, orang yang bijaksana di zaman jahiliyah, ahli sastra di zaman jahiliyah, orang kaya di zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, orang yang sama akan jadi yang terbaik bila dia memeluk Islam. Manusia ni kalau dibiarkan dia akan rosak, dia akan hina. Tetapi kalau dia diusahakan, macam mana tanah kalau kita biarkan, dia akan tumbuh jadi semak, dia akan jadi hutan, dia akan menakutkan tuan tanah tadi, memberikan banyak sekali kemudaratan dan keburukan kepada diri kita dan orang lain. Tetapi bila tanah yang sama diusahakan, diislahkan, ditarbiahkan, digembur, disodok, dibakar, bahkan dipagar tanah tersebut dan dibajakan dengan baja yang mahal, maka daripada tanah yang sama akan mengeluarkan hasil yang begitu menyenangkan, yasurrun nazirin, yang akan menyebabkan orang yang melihat akan merasa gembira. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala telah firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Tuan-tuan yang mulia, satu persoalan. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zariyat secara khusus manusia ini beribadah kepada Allah? Sedangkan tuan-tuan yang mulia, seluruh makhluk selain daripada manusia pun beribadat kepada Allah. Bahkan ibadat mereka jauh lebih sempurna, jauh lebih khusyuk daripada kita. Kita ni semayang tadi, berapa orang khusyuk, berapa tak khusyuk, semua Allah tahu. Tetapi kenapa yang dibanggakan, yang ditonjolkan adalah ibadah manusia? Ulama kata, kenapa Allah Ta'ala tidak bangga dengan ibadahnya malaikat yang tak pernah ada sedikit pun kelalaian di dalamnya? Kenapa Allah tak banggakan dengan ibadahnya makhluk-makhluk yang lain? Bahkan Nabi juga bagi tahu, matahari pun menangis kerana takutkan Allah, bulan pun menangis kerana takutkan Allah. Sebahagian daripada batu, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, gugur daripada gunung yang tinggi kerana takutkan Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran bukan pada manusia, pada gunung, kamu akan dapati gunung sentiasa menggigil dan meletup, meledak tuan-tuan, kerana takutkan Allah. Tapi kita yang lalai ini pula dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata beza ibadah makhluk lain dengan ibadah kita. Yang pertama tuan-tuan, ibadah mereka adalah ibadah taskhiriyah. Ibadahnya malaikat ini mereka dipermudahkan oleh Allah. Malaikat dalam beribadat, dia tak perlu risau tentang anak isteri dia dah makan ke belum dekat rumah, nanti malam nak makan apa.
besok nak pakai baju apa. Malaikat dia tak fikir nak kena bayar kereta bulan-bulan, nak bayar sewa rumah. Malaikat dia tak fikir bulan depan nak melancong ke mana, anniversary kita yang ke-20 tahun berkahwin. Malaikat dia tak fikir pun nak sambut birthday anak dia, tuan-tuan. Malaikat dia tak perlu fikir semua benda yang perlu kita fikir. Tak payah pergi kerja, tak payah bayar bulan-bulan handphone ni, bil telefon tak kena bayar, tuan-tuan. Malaikat kerja dia beribadat kepada Allah, tak ada satu pun makhluk nak ganggu dia, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ibadah manusia ni taklifiyah dan juga ikhtiariyah. Allah Ta'ala bagi kita tanggungjawab, tapi Allah bagi pilihan. Nak buat ibadat ke tak nak. Nak duduk dalam masjid pun boleh sekarang ni. Nak duduk di luar masjid pun boleh. Nak duduk dalam masjid pun Allah mudahkan kita. Nak duduk di luar masjid pun Allah izinkan, tuan-tuan. Sebab itu ibadah manusia lagi hebat, tuan-tuan. Yang kedua, kata alim ulama, ibadat manusia ni dihalang ataupun diuji oleh Allah kita ni dengan 4 musuh, tuan-tuan. 4 cabaran. Kita kena melepasi 4 cabaran. Jadi tuan-tuan, orang yang ibadat dengan cabaran dengan ibadat yang tidak ada cabaran sudah tentu berbeza. Musuh kita dalam beribadat yang pertama sekali, tuan-tuan, iblis laknatullah alaih. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyebutkan syaitan tipu manusia ni dengan 7 lapis penipuan. Jadi kalau lulus ni, tuan-tuan, memang hebatlah manusia tu. Kan? Yang pertama, tuan-tuan, malaikat kata janganlah beribadat kepada Allah. Tak payah buat ibadat lah. Engkau bukan orang baik pun. Engkau kan iblis ni, dia hasut kita sampai kita rasa kita ni binatang, Masya Allah. I'm tiger, I'm lion, I'm dragon, I am somebody. Kan? Dia hasut kita. Jadi kita pun rasa kita ni binatang ganas macam binatang. Sebenarnya kita asyraful makhlukat. Kita makhluk yang paling mulia. Dia kata engkau tak payah tunjuk baiklah. Tapi kita lawan iblis. Iblis, memang aku tak baik. Tapi aku dihantar oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau aku tak buat, aku hina. Ulama kata, lampu yang perhiasan ni, tuan-tuan, kenapa kita letak dia di tempat yang paling tinggi dalam masjid ni? Sebab tujuan dia untuk bagi cahaya. Tetapi kalau dia dah rosak, kita akan turunkan dia, gantikan dengan lampu yang lain. Manusia ni, tuan-tuan, Allah ciptakan kita untuk beribadat kepada Allah. Kalau kita tak beribadat, Allah rendahkan kita lebih daripada darjat binatang. Tetapi kalau kita beribadat kepada Allah, Allah boleh angkat sebahagian darjat manusia lebih tinggi daripada kedudukan malaikat, sebagaimana Allah angkat Nabi kita lebih tinggi daripada darjat malaikat Jibril AS pada malam Lailatul Qadar. Allah boleh zahirkan kemuliaan manusia. Malaikat tak tahu ada Nabi Muhammad SAW di kalangan kita. Malaikat tak tahu di kalangan manusia ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS. Tuan-tuan yang mulia, kita lawan iblis. Aku terpaksa buat juga sebab ini perintah Allah. Aku lahir ke dunia untuk beribadat. Iblis kata, bagus sedang kau tu buat ibadat, tapi aku cadangkan bukan sekarang, bukan malam ini. Tangguh sikit boleh tak? Kan? Iblis kata tangguh sikit. Nak bertaubat boleh, nak hijrah pun boleh. Umur 40 tu memang patut hijrah dah, tapi iblis kata tangguh sikit lagi. Tunggu balik haji esok lah, insya-Allah. Iblis ni dihasut kita supaya tangguhkan ibadat. Kita lawan iblis, cakap, iblis, nak buat baik bukan boleh tangguh-tangguh. Celaka kalau tangguh-tangguh kerja kebaikan ni, Masya Allah. Kita pun buat. Sebab apa? Mati, kita cakap kat iblis, mati datang mengejut. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut boleh datang dalam keadaan mengejut. Kita lawan iblis lagi. Iblis kata boleh nak buat. Kalau nak buat pun, tapi buat dengan tergesa-gesa. Buat laju-laju, baca Quran laju-laju, sembahyang sunat laju-laju, sembahyang jemaah. Kan, laju-laju, tergesa-gesa buat. Tak ada tomak ninah, tak ada khusyuk, tak ada ikhlas. Iblis kata suruh kita buat begitu. Kita lawan pula iblis. Iblis, Nabi kita bagi tahu ibadah yang sedikit tetapi dengan sempurna lebih baik daripada buat ibadah banyak-banyak tapi tak sempurna. Iblis kata bijak engkau boleh jawab semua soalan aku. Aku punya was-was, hasutan aku semua tak makan. Maka tipu daya yang keempat, tuan-tuan, iblis kata kalau engkau dah sempurna sembahyang, khusyuk, baca sedap,
Dia kata, kalau begitu engkaulah yang paling baik semayang ni. Tak ada orang lah lebih baik daripada engkau. Dia cetuskan perasaan riak dalam hati kita. Kita pula balas pula dekat iblis. Wahai iblis, saya tak boleh riak. Pada saya, pandangan Allah ke atas diri saya tu pun dah mencukupi daripada pandangan makhluk kepada saya. Saya tak perlu sikit pun manusia nak puji, nak pandang saya, tak payah. Manusia nak nilai saya, manusia nak letak berapa markah saya tak payah. Sebab apa? Allah Ta'ala saja pun dah cukup kalau Allah pandang ibadat yang saya tunaikan. Saya tak perlukan makhluk yang lain. Iblis kata, hebat engkau. 6 tipu daya aku semua engkau lulus, Masya Allah. Maknanya hebat ilmu engkau ni. Power takwa engkau ni. Warak sungguh engkau ni. Alim sungguh engkau ni. Kita kata iblis, aku selamat daripada tipu daya engkau pun bukan disebabkan kehandalan aku, tapi disebabkan kasih sayang Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita ni hamba nak selamat daripada syaitan, nak selamat daripada dosa dan maksiat, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Aku makhluk, tak ada kuasa, Allah yang maha berkuasa. Maka tuan-tuan, akhir sekali iblis punya racun, yang terakhir sekali. Kalau hak ini pun manusia lulus, maknanya tak ada peluang lah aku nak sesatkan dia. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya iblis kata ginilah, wahai manusia, kalau kau nak buat ibadat sangat, engkau ibadat banyak-banyak pun, beria-beria pun, kalau Allah takdirkan engkau ahli neraka, neraka juga engkau tu. Tapi kalau engkau ditakdirkan sebagai ahli syurga, tak buat ibadat, tak semayang pun masuk syurga juga. Ditipu kita. Kita pun cakap dekat iblis, wahai iblis, aku lebih suka masuk neraka dalam keadaan taat kepada Allah daripada masuk ke neraka dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kami dengar dalam Quran Allah janji dia tak akan menyalahi janji. Allah Ta'ala berjanji, wa man yuti'illaha wa rasulahu ayudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kami lebih percaya cakap Allah daripada cakap iblis. Akhirnya iblis kata, lulus 7 soalan, 7 aku punya hasutan telah berjaya, maka syaitan buat keputusan, aku tak akan ganggu lagi orang ni, Masya Allah. Sebab itu dekat Imam Ahmad bin Hanbal nak meninggal dunia, iblis datang jumpa Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, hebat sungguh engkau ya. Alim sungguh engkau ya. Faqih sungguh engkau ya. Sampai engkau tak pernah izinkan aku walau sesaat dalam hidup aku untuk menyesatkan kamu. Imam Ahmad bin Hanbal kata, bukan aku yang hebat. Aku tak akan selamat daripada tipu daya syaitan selagi mana aku belum mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita masih lagi dalam ujian. Tetapi tuan-tuan yang mulia, ulama kata sayangnya Allah pada orang Islam, di luar bulan Ramadan syaitan boleh tipu kita dengan 7 lapisan penipuan tadi. Tapi istimewanya Ramadan ini, syaitan bukan sekadar tak boleh tipu, tak boleh hasut kita, tetapi syaitan bakal dirantai beberapa hari saja lagi, bakal dikutip oleh malaikat, dibelenggu, dirantai dan dilemparkan ke dalam laut. Iblis bukan sekadar boleh sesatkan kita. Tuan-tuan, semayang ni, kita walaupun semayang ni tiang agama, masa kita nak mula semayang tadi, iblis boleh ganggu kita. Nabi beritahu dia masuk di celah-celah saf kita ni, dalam rupa seekor anak kambing, dan dia mengingatkan kepada kita, uzkur kadha, uzkur kadha, uzkur kadha. Ingat ni, ingat ni, ingat ni. Kita pun layan iblis punya idea yang dibagi dalam otak kita. Ingat itu, ingat ini. Last sekali sampai habis semayang, kita tak ingat berapa rakaat kita semayang. Rupanya aku tengah semayang. Nak beritahu kepada kita, semayang pun iblis boleh tipu. Tetapi untuk Ramadan, Allah tak bagi peluang sedikit pun pada iblis untuk ganggu anak Adam, kerana ini bulan aku buat khusus untuk anak Adam, mereka melakukan pesta dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, musuh kita nak beribadat kepada Allah ni, iaitu hawa nafsu kita ni. Tapi beza iblis dengan nafsu ni tuan-tuan, nafsu ni tak boleh buang. Kalau buang nafsu, matilah kita tuan-tuan. Bayangkan kita ni tak ada nafsu. Makan pun tidak, nafsu minum pun tidak, nafsu pada isteri kita pun tak ada, nafsu nak tidur pun tak ada, tengok apa pun tak ada nafsu tuan-tuan, itu bukan manusia dah. Sebab itu tuan-tuan mulia, walaupun begitu, sifat kebinatangan bahimiyah ni ada pada nafsu.
Sebab itulah tuan-tuan, ulama kata nafsu tak boleh buang. Tetapi kita boleh didik dia dan kita boleh lemahkan dia. Maka sebab itulah musuh kita yang kedua, cabaran kita, challenge kita nak beribadat pada Allah di bulan Ramadan adalah nafsu kita sendiri. Selama ini kita salahkan iblis. Ustaz, saya ni bukan tak kuat ibadat, sebenarnya saya ni orang warak juga Ustaz. Tapi kerana saya dengar Ustaz kata, lagi tinggi darjat orang tu, lagi tinggi iblis akan dihantar jenderal iblis untuk kacau dia. Jadi saya ni orang darjat tinggi, wali-wali Allah Ta'ala. Jadi iblis kacau saya. Jadi Allah Ta'ala nak supaya kita ni mengatakan iblis tak ada lagi sebagai alasan untuk kita beribadah kepada Allah. Dalam bulan Ramadan, Allah nak kita jadi diri kita sendiri. Tuan-tuan yang mulia, ulama kata nafsu boleh dilemahkan dengan cara kita mengurangkan apa yang menguatkan nafsu kita. Nafsu jadi kuat bila banyak makan, bila banyak tidur, bila banyak cakap sia-sia, bila banyak kita buat benda-benda yang lain, benda-benda yang lalai, benda-benda yang tak berfaedah, buat dosa maksiat, nafsu kita semakin kuat. Jadi bila kita puasa, bila kita laparkan nafsu kita ni, insya-Allah Ta'ala nafsu kita akan tunduk. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, nafsu ni akan tunduk bila kita beratkan dia. Macam binatang ternakan, bila kita lagi letak banyak barang atas dia bebanan, maka binatang tadi dia tak akan liar. Sebab berat. Nak bising apa kan? Kemudian tuan-tuan yang mulia, nak kontrol nafsu ni, Imam Al-Ghazali kata kena bawa takwa. Takwa lah yang akan memimpin nafsu. Satu orang yang duduk berseorangan diri, ketika mana orang lain tak ada, syaitan paling mudah menghasut dia untuk melakukan dosa. Tetapi tuan-tuan yang mulia, bila mana dalam diri kita ada takwa, merasakan kita diperhatikan oleh Allah, rasa takut pada Allah, sehingga menyebabkan kita tak berani nak buat dosa di mana-mana, maka takwalah sebagai pemimpin bagi nafsu kita. Yang kedua tuan-tuan, Imam Sarhindi dalam kitab Maktubat Rabbani bagi tahu kepada kita, nafsu manusia ni hanya boleh dididik apabila kita semua amalkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah Nabi ni kita boleh kontrol diri kita. Selalunya tuan-tuan yang mulia, kita ni kalau tak pakai jubah, tak pakai serban, tak pakai kepiah di kepala kita ni, macam-macam kita akan rasa kita ni macam bebaslah tuan-tuan. Ada masa-masa rasa macam orang bujang juga tuan-tuan. Bila pergi keluar tu, bila kepiah tak ada atas kepala. Tapi bila ada janggut, bila ada uban, bila ada kepiah, nak buat dosa pun malu tuan-tuan. Sebab itulah ulama kata sunnah Nabi ini penyelamat bagi hidup kita tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, berbalik kepada ibadah puasa ni tuan-tuan. Kenapa ibadah puasa ni sangat istimewa pada pandangan syarak kita? Di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Kenapa sampai Allah Ta'ala mengatakan as-sawmu li? Puasa ni untuk aku. Sedikit sejarah tentang puasa tuan-tuan. Dalam kitab I'anatul Talibin ataupun kitab Fathul Mu'in, saya lupa salah satu, ada menyebut tentang sejarah puasa ni bermula ketika mana Nabi Adam AS telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap perintah Allah Ta'ala, larangan Allah dalam syurga. Allah larang dia makan buah huldi. Bila mana Nabi Adam AS makan juga buah tadi tuan-tuan, dikatakan oleh alim ulama, buah tadi berada dalam perut Nabi Adam selama 30 hari. Sebelum dia buang air tuan-tuan. Maka disebabkan itulah bila Adam AS turun ke muka bumi, maka Allah SWT perintahkan kepada umat ini supaya berpuasa. Kenapa? Kifarat daripada kesalahan Nabi Adam AS melanggar perintah Allah SWT. Maka tuan-tuan mulia, mulalah umat manusia ini berpuasa. Nabi bagi tahu, setiap umat yang datang ke dunia ni, termasuk Bani Israel, mereka semua diperintahkan berpuasa dalam bulan Ramadan. Semua kena puasa dalam bulan Ramadan. Umat dulu pun kena puasa bulan Ramadan, umat ini pun kena berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan mulia, ulama bagi tahu, Bani Israel ni tuan-tuan, terutama orang Yahudi Nasrani, bila dia tengok Ramadan ni jatuh pada musim panas. Ramadan ini berasal daripada perkataan ramda, batu yang dipanaskan. Bulan Ramadan ini memang cuaca panas. Kalau kita pergi Mekah, Madinah pun puasa dekat sana, pengalaman saya puasa, pukul 9 pagi pun dah rasa kering sangat tekak tuan-tuan.
Lebih-lebih lagi kalau kita pergi umrah bulan Ramadan ni, kita puasa dekat Malaysia ni 12 jam. Campur pula dengan flight kita naik tuan-tuan lewat 8 jam, tambah lagi tuan-tuan jadi 18 jam puasa. Jadi akhirnya kerana tak tahan mereka ni banyak bermusafir, akhirnya orang Yahudi Nasrani buat keputusan kena alih bulan puasa ni daripada bulan Ramadan pergi ke bulan Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani. Rabiul Awal mulanya, masya-Allah, bulan Syahrul Rabi'. Jadi sebagai rasa bersalah mengubah perintah Allah ni tuan-tuan, Yahudi Nasrani ni orang cerdik tapi semua ubah perintah Allah. Allah suruh puasa bulan Ramadan, dia pergi puasa bulan Rabiul Awal. 30 hari tambah 10 hari. Sebab apa 10 hari tadi? Sebab kami ubah, pandai-pandai mengubah. Maka tiba-tiba di antara raja Nasrani ni ada seorang raja yang telah jatuh sakit. Dia bernazar, kalau aku sihat daripada sakit aku tahun ini, aku azam nak tambah lagi 7 hari puasa. Dan diwajibkan semua orang Kristian puasa juga 7 hari dengan dia. Daripada 40 hari jadi 47 hari. Datang pula raja baru lepas tu, dia kata kenapa tak cukupkan 3 hari lagi? Daripada 47 hari jadi 50 hari. Mari pula raja seorang lagi lepas tu tambah lagi tuan-tuan 10 hari lagi. Mari pula raja datang seorang lagi tambah lagi 10 hari. Bererti daripada Allah wajibkan puasa sebulan, tetapi disebabkan mengubah kehendak Allah, maka Allah payahkan ibadat mereka menjadikan puasa mereka berjumlah 80 hari setahun. Inilah kesan dia tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala bila Allah suruh kita puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kalian berpuasa sebagaimana ibadah puasa ini pernah aku fardukan, wajibkan ke atas umat terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, rahsia puasa yang pertama tuan-tuan, saya sebut tadi, seluruh ibadat yang kita buat, Allah kata kullu amali ibni Adam, untuk dia tuan-tuan, lahu. Kullu amalin ya'malu ibnu Adam lahu. Semua ibadat yang dikerjakan oleh anak Adam, Allah kata untuk dia. Pelik juga. Sebab kita buat ibadat semua lillahi ta'ala. Mana ada untuk diri sendiri? Semua kita buat. Sembahyang pun lillahi ta'ala. Baca Quran pun lillahi ta'ala. Sedekah pun lillahi ta'ala. Tapi semua ibadat yang lain daripada puasa, Allah kata untuk kita sendiri. Melainkan puasa as-sawmuli. Puasa ni untuk aku. Kenapa Allah begitu kasih pada puasa? Yang pertama tuan-tuan, Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi bagi tahu, sebut yang pertama tuan-tuan, dalam puasa ini ada bentuk pemerkasaan kepada roh manusia. Selama ini 11 bulan kita sibuk dengan jasad, urusan jasad. Tetapi Masya Allah bulan Ramadan Allah bagi peluang kita memperkasakan roh kita. Yang banyak makan dalam bulan Ramadan ni adalah roh kita. Ghidha'ur ruh, makanan roh begitu banyak yang dipanggil Maidatur Rahman, hidangan Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Allah hidangkan makanan tarawih, makanan qiyamul lail, makanan doa, makanan istighfar, makanan sedekah, makanan 30 juzuk Al-Quran kita baca. Ini semua makanan roh yang akan menyebabkan roh kita rasa kenyang, dan bila kita kenyang kita pasti akan rasa bahagia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kali rasa gembiranya, bahagianya. Bahagia ini bukan sifat jasad. Jasad kita boleh seronok, dia tak pernah rasa bahagia. Bahagia hanya ada dalam agama. Bahagia hanya ada dalam perintah Allah. Bahagia ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu bila kita puasa, dekat-dekat nak berbuka puasa, kita rasa sangat bahagia detik itu. Kita rasa gembira, bukan gembira kerana nak makan makanan bazar Ramadan tu tuan-tuan. Bukan kerana nak makan kuih, bukan kerana nak minum air banyak. Allah memang letak rasa bahagia di hati orang beriman berkat mereka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahagia yang dicari oleh semua manusia. Farhatun 'indal iftar, satu rasa gembira waktu berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, satu lagi rasa gembira bila berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti.
Bila kita menghadap Allah, memasuki pintu gerbang syurga Allah, daripada Babur Rayyan, Allah sambut kita, Allah bagi salam pada kita, Allah sediakan hidangan yang lazat pada kita. Sekarang berbuka puasa hidangan biasa. Nanti masuk syurga tuan-tuan, orang Yahudi datang jumpa Rasulullah SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, akhbirna, khabarkan pada kami, ma tuhfatul jannah, apakah hidangan sarapan pagi yang pertama Allah nak bagi kepada ahli syurga ketika mana hari pertama mereka masuk ke syurga? Nabi SAW jawab, tuhfatul jannah kabidin nun. Makanan yang paling lazat, menu paling lazat dalam syurga nanti hari pertama kita masuk syurga adalah kabidin nun, hati ikan paus, tuan-tuan. Allah bagi hidangan yang lazat, bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Gelasnya, cawannya, cereknya, tekonya, semua daripada emas. Allah hamparkan hidangan yang begitu banyak untuk kita makan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala panggil kita manusia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hari ini makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya. Tahniah buat kalian, congratulations. Untuk buat kamu semua. Kerana apa? Kamu dah banyak lapar di dunia dahulu. Sebenarnya yang banyak lapar ni bukan kita, tuan-tuan. Yang banyak lapar ni sahabat Nabi SAW. Dia orang yang banyak lapar. Yang banyak lapar ni Rasulullah SAW. Yang banyak lapar ni Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Tapi kerana kita nanti dibangkitkan sama dengan diorang, walaupun kita banyak kenyang di dunia, tapi pujian tetap dibagi oleh Allah kepada kita. Ini rahsia yang pertama. Dalam bulan Ramadan, Allah nak kuatkan rohani manusia. Dan bila kita kuatkan rohani kita, Allah Ta'ala akan campakkan rasa bahagia yang kita tak jumpa dalam tempat yang lain, melainkan hanya dalam taat perintah Allah. Itulah yang kita minta dalam sembahyang kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, golongan yang mendapat nikmat dalam dunia ini. Orang yang taat kepada Allah pasti akan merasakan nikmatnya taat tadi. Lebih hebat lagi daripada nikmatnya melakukan maksiat. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa Allah begitu bangga dengan puasa? Ulama kata, dalam ibadat yang lain, semuanya boleh dimasuki unsur riak, tuan-tuan. Riak boleh datang dalam mana-mana ibadat. Masya Allah. Tetapi puasa ni, boleh riak juga, tapi payah nak riak. Sebab apa dikatakan? Allah Ta'ala suruh kita berlapar, tuan-tuan. Bila kita lapar, tuan-tuan, ada ke di kalangan kita nak merasa lapar kita lebih baik daripada lapar orang lain? Ada tak? Kita rasa saya punya lapar lagi baik daripada lapar ustaz ni. Kita nak riak dengan lapar kita tu boleh tak, tuan-tuan? Tak boleh. Melainkan kita buka mulut. Saya ni sebenarnya dah 3 bulan puasa ni, awak tahu. Daripada bulan Rejab tu. Bulan Syaban. Hari ni dah masuk Ramadan. Saya 3 bulan tiap-tiap tahun puasa. Dah buka mulut baru jadi riak. Tapi kalau tak buka mulut, sekadar muka lapar, muka moyok, tuan-tuan, pagi-pagi. Kalau kita lapar, anak kita kecil puasa pun lapar, isteri kita pun lapar, mak kita pun lapar, tok imam pun lapar, semua lapar. Jadi dari segi lapar ni nak bangga apa dengan orang? Sebab itu ulama kata dalam puasa ni Allah selamatkan kita daripada unsur-unsur riak. Sebab itu Allah kata puasa ni untuk aku, ibadat lain ambil untuk kamu. Yang ketiga, tuan-tuan, hebatnya puasa ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan sifat somadaniyah dalam puasa. Apa dia, tuan-tuan? Ulama kata, dalam puasa ni ada persamaan antara kita dengan Tuhan kita. Kita tak boleh jadi Tuhan. Tapi Allah suka dalam puasa ni ada musyabah, ada persamaan sikit. Kerana ibadat ni ada 3. Satu, ibadat yang mana Allah mulakan, sebenarnya bukan ibadat, amal lah. Perbuatan yang Allah mulakan dengan diri dia sendiri dulu. Iaitu yang pertama, dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Sebelum Allah Ta'ala suruh Nabi-Nabi berdakwah, sebelum Allah Ta'ala suruh kita berdakwah, tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri memulakan dirinya dengan mengajak manusia dengan mengatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah yang tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mendakwah manusia kepada syurga. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati biiznih. Allah mendakwah kita kepada keampunan dan syurga Allah Ta'ala dengan izin Allah.
Allah ajak kita berdakwah dan Allah suruh kita semua umat akhir zaman menjalankan tugas dakwah. Yang kedua tuan-tuan, amal yang mana Allah mulakan dengan dirinya dulu sebelum Allah perintahkan kita melakukan amal tersebut adalah selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah firman dalam Al-Quran, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Taala dan para malaikat berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru Allah suruh kita buat. Ini dua amalan yang Allah Taala paling kasih. Allah buat amalan tersebut dan Allah suruh kita melakukan. Payah nak gunakan ayat yang tepat untuk gambarkan benda ni sebab Allah Taala tak boleh disamakan dengan makhluk, masya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, ibadat-ibadat yang lain selain daripada dakwah, selawat dan puasa tuan-tuan, Allah suruh kita buat dan Allah tak buat pun perbuatan tersebut. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita ni buat haji, Allah tak buat haji. Allah suruh kita buat baik pada mak ayah, Allah Ta'ala tak buat baik sebab Allah tak ada mak dan ayah. Allah suruh kita buat baik pada anak-anak, Allah Ta'ala tak ada anak. Tetapi tuan-tuan, dalam puasa ni, bukan Allah suruh kita buat, bukan Allah nak buat amalan tersebut, tetapi Allah suruh kita berlapar kerana dalam lapar ni ada persamaan dalam puasa ni antara hamba dengan Allah, antara kekasih dengan kekasih ada sikit persamaan. Apa persamaan? Yang pertama, kerana Allah tak makan dan minum, Allah Ta'ala nak kita dalam setahun, sebulan kita tiru perbuatan Allah Ta'ala, iaitu kita tak makan dan kita pun tak minum. Untuk setengah hari je lah, lepas tu makan pula. Yang kedua tuan-tuan, sebagaimana Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak mengantuk dan tidak tidur. Allah pun nak dalam bulan Ramadan kita kurang tidur. Habis itu kita tengok dalam bulan puasa banyak tidur, itu salah engkau orang lah. Bukan salah Allah, salah kita. Allah suruh kita kurang tidur tapi kita banyak tidur, itu menyalahi maksudnya tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana Allah tidak ada pasangan hidup dan Allah Ta'ala tidak mendatangi pasangan hidup dia, dalam bulan Ramadan Allah larang kita mendatangi isteri kita. Tapi cumanya tuan-tuan, kebetulan malam itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ialah manusia biasa, dia tengok isteri dia, dia tak tahan, dia senyap-senyap, dia bersama dengan isteri dia. Tuan-tuan yang mulia, padahal hakikat sebenarnya dalam bulan puasa siang atau malam Allah tak izinkan kita ni mendatangi isteri. Tapi kerana Sayyidina Umar dah buat tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum." Allah tahu ada di antara kamu ni orang Islam yang mengkhianati diri kamu sendiri, mendatangi isteri pada malam semalam. Tapi Allah kata fataba alaikum, Allah telah terima taubat kamu. Malu Sayyidina Umar tuan-tuan. Tapi tak apalah, berkat dia buat, kita pun Allah izinkan juga untuk orang lain. Kan? Baguslah juga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu hikmahnya Ramadan. Yang ketiga tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala suruh kita berpuasa. Kerana apa tuan-tuan? Dalam ibadah puasa ni ada persamaan antara sifat makhluk dengan sifat Al-Khaliq. Kita meniru perbuatan Tuhan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita berakhirnya Ramadan dapat sifat As-Samad. Apa sifat As-Samad? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat As-Samad, iaitu Allah sikit pun tak berhajat kepada mana-mana siapa pun di kalangan makhluk dia, dan seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Siapa yang selalu berpuasa, Allah Ta'ala akan bagi sifat Samadaniyah kepada dia, iaitu dia hanya berharap kepada Allah dan dia tidak akan pernah berharap kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berbalik kepada hikmah puasa tuan-tuan. Hikmah puasa yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita puasa supaya kita bertambah takwa di sisi Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan yang mulia, satu persoalan yang kita semua kena jawab. Ustaz, kita puasa dah 40 tahun Ustaz. 50 tahun puasa. Tapi kenapa rasa-rasanya tak bertambah pun ketakutan pada Allah? Berakhirnya bulan puasa, kita tetap masih dengan diri kita yang dulu. Masih berani buat maksiat. Masih lagi tak takut pada Allah, takwa sikit pun tak bertambah dalam hati kita.
Ulama kata jangan pertikaikan, jangan persoalkan ibadah puasa itu. Yang kita perlu tanya adalah diri kita. Mungkin kita ada melakukan kesalahan, kesilapan dalam puasa yang menyebabkan puasa kita tak berkesan. Bukan ubat tak berkesan, mungkin cara makan ubat tak betul. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah sebut dalam Quran, dengan puasa kita boleh dapat takwa. Tapi ulama bagi tahu, satu orang akan dapat kesan daripada puasa dengan satu syarat. Kita nak dapat takwa dalam puasa kita ni dengan satu syarat. Yang pertama tuan-tuan, iaitu dalam puasa ni satu orang dinamakan berpuasa bila mana tahap kelaparannya dalam bulan Ramadan lebih tinggi laparnya daripada di luar bulan Ramadan. Sehingga kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, seandainya di bulan Ramadan kita lebih kenyang daripada di luar bulan Ramadan, ataupun sama kenyang, tak ada sikit pun, tak, orang kata tak luak sikit pun kelaparan kita ni. Cuma kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, tak ada beza pun, cuma tukar jadual makan je. Sarapan pagi kita jatuh pukul 7 suku, makan tengah hari kita jatuh pada waktu more, makan malam kita jatuh pada waktu sahur. Itu tukar jadual makan daripada siang ke malam. Memang kita tak akan dapat kesan daripada puasa. Satu orang nak dapat kesan daripada puasa dia, mestilah tahap kelaparan di bulan Ramadan mengatasi, melebihi daripada lapar dia di luar bulan Ramadan. Tapi macam mana nak dapat? Nak dapat dia, yang pertama sekali tuan-tuan, dah tentulah tuan-tuan, kita kena ubah jadual kita dalam berpuasa ni. Terutama kita rakyat Malaysia lah. Semoga Allah ampunkan kita, bertahun-tahun kita puasa, kita lebih banyak fokus pada jamuan berbuka puasa berbanding dengan ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Pagi-pagi lagi risau nak makan apa petang karang. Kan? Bahkan bulan Ramadan patut kita nafsu kita makin lemah, tapi rupanya nafsu kita, selera makan kita makin bertambah dalam bulan puasa. Sampai bini kita kata, bini kita pun perasan, abang ni saya perasan betul lah. Kalau bulan lain saya tanya nak makan apa, ikut awak lah yang masaklah apa-apa pun. Yang awak masak semua sedap. Kan? Tapi bila masuk bulan Ramadan, lain macam pula selera abang aku ni. Kan? Hari ni nak makan laksa, esok nak makan rojak, lusa nak makan lontong. Itu bila pergi bazar Ramadan pula petang-petang, ulama kata jangan membeli belah waktu tengah lapar. Ini kita shopping tengah lapar. Kan? Bawa duit 500 tuan-tuan. Tengok makanan banyak, air macam-macam sedap beraneka ragam, makanan pun banyak, rasa-rasa macam nak beli satu bazar Ramadan. Jadi tu macam mana nak dapat lapar tadi? Dah tentu hilang dah maksud puasa tadi. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, nak dapat kesan dalam puasa, hasbuka luqaimat yuqimna sulbak. Memadailah kamu waktu berbuka puasa makan beberapa suap yang boleh menegakkan tulang belakang kamu. Ulama lughah buat kajian pada hadis ni tuan-tuan. Apa makna luqaimat? Luqmah ni suapan. Nabi kata beberapa suap. Ulama kata luqaimat ini bermula daripada 3 suap sampai ke 9 suap. Tuan-tuan ada berani tuan-tuan? 9 suap. Kan? Buka puasa nanti 9 suap. Berhenti tuan-tuan. Banyak lagi ni. Tak apa, ini nak belajar. Saya kata kita boleh cuba tuan-tuan. Air dengan kurma kita tak payah masuk. Kurma 3 biji tak payah masuk. Air sikit tak payah masuk. Nasi itu kita suap 1, makan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti. Tuan-tuan yang mulia, bila kita buat benda ni tuan-tuan, bila kita ubah tabiat kita dalam berbuka puasa ni tuan-tuan, semua ibadat lain akan berubah tuan-tuan. Tapi kalau kita tak ubah ni, sampai kiamat kita puasa tak ada perubahan. Tuan-tuan pergilah ke Mekah tuan-tuan. Orang di sana makan apa waktu berbuka puasa? Tuan-tuan pergi Masjidil Haram. Kurma 3 biji, air zam-zam, laban. Tuan-tuan yang mulia, lepas tu habislah. Lepas makan berdirilah kita semayang. Kan? Masya Allah. Bilal iqamat.
Kadang-kala malam-malam pun tak ada masa nak makan nasi. Lepas tu tarawih pula apa semua, sahur nanti baru makan. Kesilapan kita bila kita makan banyak, ulama kata perut kita ni kena bagi 3, semua orang tahu. Ustaz, perut kita kena bagi 3 bahagian kan Ustaz kan? Air, nafas dan juga makanan. Ini kita dah berbuka puasa tadi, kita dah bubuh semua perut kita ni full tank. Perut kita dah penuh dengan air. Sebab itu tuan-tuan, bila masa nak beribadat kepada Allah, padahal nafsu dah lemah ni. Tapi roh kita pun lemah lagi juga tuan-tuan. Bila imam angkat takbir nak sembahyang tarawih, kita dah mula menguap pada rakaat yang pertama. Menguap dah tuan-tuan. Sampai kita rasa imam ni baca panjang sangat malam ni rasanya. Pada imam baca pendek-pendek je tuan-tuan. Malaysia ni mana lagi nak cari. Saya teringat dulu tuan-tuan zaman kami muda-muda dulu, Masya Allah, belajar dengan Al-Fadhil Ustaz Amizi kita, Masya Allah. Zaman kami umur 17 tahun, 18 tahun, masa tu seronok tarawih tuan-tuan. Hampir semua masjid nak imam tahfiz tuan-tuan. Nak yang baca 1 juz, Masya Allah. Nak khatam, tak dapat baca 30 juz. Kurang-kurang ada imam tahfiz yang boleh baca 30 juzuk. Kadang-kadang kita malu bila kita pergi tempat orang lain tuan-tuan. Kan? Kalau pergi ke Temboro tuan-tuan, pondok Temboro di Indonesia, ada jemaah yang sembahyang 30 juz Al-Quran satu malam. Ada satu grup yang sembahyang 15 juz satu malam. Ada grup yang bawa 10 juz satu malam. Ada grup yang bawa 3 juz satu malam. Nak bagi tahu kepada kita, iman mereka, roh mereka kuat, imamnya kuat, makmumnya pun kuat juga tuan-tuan. Sebab apa? Bermula daripada mereka jaga waktu berbuka puasa tadi, tak makan berlebih-lebihan. Kita ni, yang pertama makan lebih, yang kedua makan banyak kita beli, kita tak sedekah dekat orang. Itu pun satu silap juga. Semua beli longgok atas meja kita, tak habis besok kita buang. Sehingga Ramadan setiap tahun keluar surat khabar, berita harian. Hari pertama, pembaziran umat Islam telah buang makanan yang mereka tak habis makan berbuka puasa sampai bertan-tan. Beribu tan. Setiap hari orang Islam buang makanan. Agak-agak tuan-tuan orang kafir terkesan tak dengar berita ni. Teruknya orang Islam ni. Takkan makan sampai buang begitu. Takkan Ramadan tak mampu mendidik jiwa orang Islam sampai jadi takut pada Allah. Nak buang sebiji nasi pun rasa berdosa. Ini kita buang berlonggok-longgok makanan kita dalam tong sampah. Tuan-tuan yang mulia, ini perubahan kita kena buat. Baru Ramadan kita ada kesan. Syaratnya kita mesti kena lapar banyak di luar dalam bulan puasa. Makan sekadar cukup untuk kita berdiri. Kalau kita memang tangki besar, makanlah lebih sikit. Kan? Ustaz tak marah pun. Maulana tak cari tuan-tuan pun dekat rumah. Jaga ya, 9 suap je ya. Kan? Saya tak cari tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa kita ni kena makan banyak sikit, makan sekadar okey sikit, berhenti tuan-tuan. Supaya kita dapat kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua nak dapat takwa macam kita sebut tadi tuan-tuan, kita kena jadikan puasa kita macam puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kenapa sampai sekarang tak berkesan puasa kita? Sebab kita puasa ikut cara sendiri. Puasa ikut nafsu. Walaupun kita puasa tapi kita masih ikut hawa nafsu kita. Tetapi tuan-tuan mulia, kita akan dapat kesan kebaikan daripada puasa ini, dapat islah diri, dapat baiki diri, dapat nur daripada Ramadan ini, dapat hidayat daripada bulan Ramadan bila kita puasa ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah kaji ke Nabi puasa macam mana? Amalan Nabi dalam bulan puasa macam mana? Sahabat Nabi, para tabi'in tanya pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Nabi ni tuan-tuan, di luar bulan Ramadan pun isteri Nabi dah respect dengan ibadat Rasulullah. Kalau orang tanya ibadat kita pada isteri kita, malu kita nak cerita tuan-tuan. Orang tahu, orang luar ingat kita ni hebat ibadatnya. Tapi isteri kita di rumah dia tahulah kita ibadat macam mana, tahajud kita macam mana. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tanya tentang macam mana ibadat malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia cerita tak ada benda yang tidak luar biasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi satu malam beribadat kepada Allah sampai bengkak-bengkak kakinya tuan-tuan. Itu di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yashuddu izarahu, ikat kain pelekat kemas-kemas.
Kemudian Nabi singsing lengan dia. Ini bahasa kinayah, bahasa Arab. Iaitu menunjukkan Nabi SAW masuk bulan Ramadan malam pertama, dah buat keputusan untuk maksimumkan ibadat dia dan langsung tidak peduli pada urusan duniawi lagi. Tak ada dah fikir-fikir nak makan, fikir minum, fikir apa. Tak ada dah risau kerisauan yang lain. Bahkan Nabi minta izin pada isteri Nabi SAW, wahai isteri-isteriku, 11 bulan abang bagi masa yang begitu banyak pada kalian, tetapi tolonglah lepas abang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Selama sebulan ini bagi masa abang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kata isteri Nabi, memasuki bulan Ramadan seakan-akan Nabi dah tak kenal pada anak isteri dah. Nabi beribadat kepada Allah. Malam hari Nabi khatam Quran. Di siang hari Nabi khatam Quran. Nabi sibuk dengan baca Al-Quranul Karim. Nabi sibuk dengan Qiyamul Lail. Sehingga bila diceritakan oleh isteri Nabi macam mana tahajudnya Rasulullah SAW, dia kata, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya betapa indahnya bacaan Nabi dalam sembahyang tahajud. Tadi kita dengar Imam Faiz baca Quran, Masya Allah. Nak meleleh air mata kita. Ini baru umat Nabi baca Quran. Ini Rasulullah SAW sendiri yang Al-Quran turun pada dia dengan tajwidnya, dengan fasahahnya, dengan bahasa Arabnya. Isteri Nabi pun dengar terhibur. Dan betapa panjangnya bacaan Nabi. Masya Allah. Maknanya Nabi habis 24 jam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di malam hari, tarawih, tahajud tuan-tuan dan doa panjang-panjang. Tetapi di siang hari Nabi kita SAW sepanjang berpuasa, dikatakan Nabi ini kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi ini orang yang paling pemurah tuan-tuan. Kita hari ini payah nak cakap diri kita ni pemurah sebab kita semua masih terbelenggu dengan sifat bakhil tuan-tuan. Sebab itu kita ni kena latih. Sebab itu kalau tabung hari Jumaat datang, kita latih-latihlah bawa RM10. Jangan RM1 je tuan-tuan. Latih bawa RM50 sekali-sekala. Sekali-sekala bagi not purple pun tak ada masalah. Ini bulan Ramadan. Nabi kata sebaik-baik sedekah, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan nak lebihkan sedekah kita. Dan Nabi ini menjadi sangat pemurah bila tiba bulan Ramadan. Nabi dah keluar poket bagi, keluar duit bagi tuan-tuan. Zaman dulu duit bukan duit kertas, emas dan perak. Duit dinar dan dirham. Kalau kita nak bagi emas kat orang, tuan-tuan, macam mana rasa tuan-tuan? Emas 5 dinar pun bagi kat orang, berasa tuan-tuan? Rasa banyak tu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi dia satu sifat yang sangat hebat. 2 sunnah Nabi yang sukar untuk kita ikut tuan-tuan. Sunnah lain semua boleh buat. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan apa-apa makanan di rumah Nabi untuk besok hari. Ini ramai orang tak boleh buat. Yang ada dalam rumah kita, dalam freezer kita, mungkin daging tahun lepas pun ada lagi dalam freezer rumah kita tuan-tuan. Malu kita. Dengan Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggal makanan untuk esok hari. Bahkan Nabi cerita kepada kita satu sejarah tuan-tuan. Nabi kata zaman dulu makanan yang manusia makan ni tak pernah basi. Sehinggalah Bani Israel, umat Nabi Musa AS mula menyimpan makanan. Taruh makan. Kat zaman kita dulu pun ada almari tuan-tuan. Masa kecil-kecil dulu. Sampai sekarang dah ada freezer. Bubuh lauk semalam pun dalam freezer. Minggu lepas pun dalam freezer. Lauk bulan lepas pun ikan tak masak lagi pun ada lagi. Tambah pula yang baru lagi. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW kata semenjak daripada orang simpan makanan itulah bermulalah orang kata basinya makanan dalam dunia ini tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, sifat Nabi ini tak pernah simpan makanan untuk esok hari. Balik ke rumah satu hari, tuan-tuan yang mulia, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan penuh bangga cakap dekat Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah. Isteri Nabi kahwin dengan Nabi mewarisi sifat pemurah Rasulullah SAW. Hari ini adinda sembelih seekor kambing kanda. Alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya telah disedekahkan kepada fakir miskin. Melainkan 2 lengan saja disisakan untuk kekanda sebab adinda tahu kekanda suka makan lengan kambing, Masya Allah. Nabi cakap dekat Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, wahai isteri kesayanganku, 2 lengan kambing, seluruh kambing kita dah menunggu kita dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi 2 kakinya masih ada dekat dunia.
Kalau adinda sedekahkan 2 batang kaki kambing ini, berarti seekor kambing sedang menanti kita untuk kita jamu dalam syurga nanti. Semenjak daripada hari itu Allah Ta'ala bagi pada Siti Aisyah ni sifat pemurah. Sampai satu hari Siti Aisyah dapat 80,000 dinar tuan-tuan. Dia bagi tahu pada hamba dia, kamu habiskan hari ini juga 80,000 dinar dan saya tak nak duit ini disimpan untuk esok hari. Makanan pun tak disimpan, harta pun tak disimpan. Saya dulu pun mula-mula kahwin tuan-tuan. Kita ni gaji kecil, isteri cakap bang, duit-duit dapat hasil-hasil ceramah tu simpanlah sikit untuk anak-anak kita nak belajar tinggi-tinggi esok. Kalau ada masalah perubatan ke esok, sakit-sakit demam, kita boleh simpan sikit. Simpan. Tiba-tiba tuan-tuan, semasa kita simpan tu duit tu tak pernah cukup. Sentiasa berhutang tuan-tuan. Sampai satu hari saya kata kat rumah saya yang kita ubah pula tertib dalam hidup kita, boleh tak? Iaitu kita lepas daripada hari ini, kita jangan pernah menyimpan lagi duit untuk bila-bila apa yang kita ada kita habiskan. Nak kita belanja. Ada orang minta sedekah, kita bagi. Maka tuan-tuan, semenjak daripada hari itu, alhamdulillah dengan izin Allah, tak pernah merasakan ketidakcukupan. Sentiasa cukup. Tapi kalau dulu masa menyimpan, sentiasa tak cukup. Satu hari tuan-tuan mulia, Nabi kita SAW, sifat Nabi ni tuan-tuan hebat. Kita juga tak buat tuan-tuan. Satu hari Nabi beritahu pada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, mulai daripada hari ini, kalau ada orang Islam mengadu miskin, lapar, tak ada makanan di rumah, kamu bagi mereka, aku menjadi penjamin hutang itu. Maknanya kamu bagi dekat dia orang, nanti Muhammad akan bayar. Tuan-tuan mulia, Sayyidina Bilal pun buat. Tiba-tiba datang satu orang musyrikin, tuan-tuan. Seorang musyrikin datang, dia menawarkan pada diri dia, alhamdulillah saya ada rezeki yang banyak. Kalau kamu nak berhutang dengan saya, bila-bila masa boleh berhutang. Nabi SAW pun terimalah tawaran dia. Sayyidina Bilal ambil duit daripada orang tadi, bagi pada orang Islam, bagi pada orang Islam yang susah, dibagi-bagikan tuan-tuan. Tiba satu hari tuan-tuan, kaum orang musyrikin tadi, 2 hari sebelum jadual tarikh nak bayar hutang tu tuan-tuan, dia telah datang dan telah membagi amaran pada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, aku nak hutang aku kamu bayar selewat-lewatnya esok pagi. Kalau tidak, aku akan jadikan kamu sebagai hamba aku buat kali yang kesekian kalinya. Dia tak suka tengok Bilal ni dah merdeka. Dia nak buat satu trik supaya Bilal ni jadi hamba balik. Tuan-tuan boleh, Sayyidina Bilal pun beritahu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau begini, biarlah saya buat persiapan, saya lari daripada Madinah buat beberapa waktu, sampai Rasulullah dah bayar habis hutang musyrikin tadi, baru saya balik. Sayyidina Bilal pun siap-siap, lepas tahajud, dia doa, dia buat persiapan nak pergi. Tiba-tiba Nabi kita SAW hantar utusan pergi jemput Bilal, wahai Bilal, berita gembira buat kamu tak payah lari, dia kata. Pagi tadi waktu tahajud, Allah hantar 3 ekor unta kepada aku yang penuh dengan barang-barang muatan, yang mana insya-Allah Ta'ala kamu boleh guna untuk bayar hutang musyrikin itu. Tetapi kalau ada lebih, beritahu kepada aku, kerana aku tak akan balik selagi mana harta-harta ni semua tak dibelanjakan. Rumah Nabi sebelah masjid je, tapi Nabi kata aku tak balik. Tiba-tiba Bilal beritahu hari pertama, ya Rasulullah, barang tu masih ada sisanya. Kata Nabi, kalau begitu aku tak balik sehingga kamu habiskan. Malam itu Nabi itikaf dekat masjid, sehingga semua dibagi-bagikan. Sebab itu tuan-tuan mulia, kalau tuan-tuan nak rasa nikmat puasa ni tuan-tuan, kita kena latih diri kita di bulan puasa bersedekah dengan sebanyak-banyaknya, terutama bagi makan orang berbuka puasa. Tuan-tuan, kita tahu, kita dengar cerita sejarah pemilik Bank Ar-Rajhi tuan-tuan, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Dia ada buat masjid besar dekat Mekah tuan-tuan. Saya selalu sembahyang kat situ. Dia ni telah, orang kata ketika mana dia berada di puncak kekayaan, dia telah wakafkan seluruh kebun korma dia yang berjumlah ribuan ekar dekat kawasan Mekah sana untuk dia bagi makan jamu orang berbuka puasa. Korma tu yang kita makan dekat Masjidil Haram semua daripada Syekh Sulaiman Ar-Rajhi kebanyakannya tuan-tuan. Orang yang faham nilai sedekah ni. Sampai dia kata, aku nak mati sebagai orang miskin, tak nak mati sebagai orang kaya. Orang yang faham nilai membagi makan orang berbuka puasa. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, hari ini kita kena latih.
Satu hari tuan-tuan beberapa tahun yang lepas, saya bawa beberapa jumlah duit lah daripada sumbangan rakyat Malaysia. 65,000 tahun itu dapat kutipan untuk kita jamu 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk umat Islam berbuka puasa. Dengan rahmat Allah Ta'ala, kita hari-hari kita belanjakan 8,000 rial, 7,000 rial duit buat makan nasi bagi makan dia orang berbuka puasa. Sebab dia orang ni hari-hari makan kurma. Tapi bila orang Malaysia bagi duit, bagi rezeki, dapatlah dia orang makan nasi. Jadi malam tu dia orang ngantuklah sikit kot semayang. Tuan-tuan yang mulia, tetapi Allah punya kuasa, dua hari terakhir tu kami nak habiskan duit, takut esok raya tak sempat nak tunaikan amanah orang. Kita bagi-bagi sampai kami tak sempat nak beli barang makanan untuk berbuka puasa. Kita minum air je masa tu. Tapi saya tengok masa kami minum air, tiba-tiba kawan saya tu pegawai Maybank tuan-tuan di Kuala Lumpur. Encik Zul nama dia. Tiba-tiba air mata dia mengalir daripada kelopak mata dia. Dia kata, Ustaz, kenapa selama ini 50 tahun saya puasa, saya tak pernah rasa nikmat, bahagia macam mana saya rasa pada hari ini. Hari ini sangat happy, sangat bahagia, sangat indah puasa saya pada hari ini. Saya kata, bang, tahu tak kenapa abang rasa bahagia sangat pada hari ini? Sebelum ni tak rasa bahagia. Sebab baru hari ini abang amalkan sunnah Nabi, bagi makan pada orang berbuka puasa dan bersedekah sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Saya kata, bang, itu baru abang bagi duit orang, bang. 65,000 ni kita bagi semua duit orang. Duit kita adalah sikit-sikit masuk. Kalau duit kita 65,000 kita habiskan dalam bulan puasa ni, tuan-tuan, kita akan rasa nikmat puasa yang tak pernah kita rasa selama ini, tuan-tuan. Selama ini kenapa puasa hambar? Kenapa tak manis puasa, tak seronok puasa? Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita tak fokus pada sedekah, tuan-tuan. Cuba kita sedekah, latih pagi-pagi. Jumpa orang gila, jumpa orang miskin, kita sedekah duit. Dekat nak buka puasa, sedekah makanan. Kita akan rasa nikmat yang sangat besar. Dan yang kedua, tuan-tuan, Allah suruh kita puasa. Allah sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah nak mudahkan kamu, wahai umat Muhammad, aku tak nak susahkan kamu. Umat dahulu sebelum kita, ibadah mereka disusahkan oleh Allah. Bani Israel pernah buat satu dosa. Untuk bertaubat, Allah kata, faqtulu anfusakum. Bunuh diri kamu sendiri, pancung diri kamu sendiri. Orang dulu, kalau baju kena najis, tuan-tuan, tak boleh basuh dengan air. Kena kerat bahagian kena najis tadi, kena buang. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, kerana Allah dah berjanji, tuan-tuan, kepada Rasulullah SAW, untuk masukkan umat ini paling awal dalam syurga, darjat umat ini paling tinggi dalam syurga, Allah nak mudahkan kita masuk syurga, sebab itu Allah bagi Ramadan pada kita. Dan bahkan, tuan-tuan, istimewanya Ramadan, tak pernah berlaku di bulan yang lain. Dalam bulan ini, masuk malam pertama Ramadan, Allah tutup seluruh pintu-pintu neraka, Allah buka seluruh pintu-pintu syurga, Allah buka tujuh pintu langit, tuan-tuan. Di langit menyuruh satu orang malaikat, mengatakan, ya baghil khairi aqbil, wahai pemburu kebaikan, maju lagi dalam beribadat. Ya baghil syarri aqsir, wahai pemburu dosa dan maksiat, berhentilah buat dosa. Ini bulan Ramadan, bulan kebaikan, bukan bulan dosa dan maksiat. Tuan-tuan yang mulia, tak pernah berlaku dalam bulan yang lain. Banyak benda yang berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah tutup pintu neraka. Allah halang syaitan. Allah nak umat Islam tenang beribadat pada Allah. Tak perlu takut pada neraka. Bahkan untuk umat Muhammad SAW, Nabi beritahu ada 5 anugerah yang tak pernah Allah bagi pada umat yang lain. Yang pertama, hanya untuk umat Muhammad. Khalufu famis saimi atyibu indallahi min rihil misk. Bau busuk yang keluar daripada mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Yang kedua, tuan-tuan, wa tusfadu fihi maradatu syayatin. Dirantaikan dalam bulan Ramadan ini syaitan-syaitan yang degil. Yang ketiga, kata Nabi, dihiasi syurga untuk umat Muhammad di sepanjang bulan Ramadan. Hari-hari syurga kita dihias, dicantik, diperindahkan oleh Allah Ta'ala. Sampai syurga tanya pada Allah, ya Allah, bila agaknya penghuni kami nak datang, pemilik kami nak datang. Kami dah betul-betul bersedia, dah ready sepenuhnya untuk layan mereka. Allah beritahu, yushiku an yakuna ibadiyas salihun.
Masanya telah hampir tiba. Hamba-hamba aku yang soleh. Ayyakuffa anhumus su' wal adab. Mereka akan ditahan daripada melakukan keburukan dan benda yang menyakiti mereka. Dan aku akan serahkan kepada kamu, Masya Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, di antara kelebihan yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan ini, iaitu tuan-tuan yang mulia, Allah SWT perintahkan para malaikat beristighfar untuk kita daripada awal kita bersahur sampai kita berbuka puasa. Malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Dan untuk umat Nabi Muhammad, diampunkan dosa mereka di akhir Ramadan. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah yang sayang kepada kita. Kita tak tahu nilai Ramadan, kita sendiri pun tak tahu nilai Lailatul Qadar. Yang faham nilai ini siapa tuan-tuan? Para sahabat Nabi SAW. Ketika mana Nabi ceritakan di hadapan para sahabat, wahai umatku, ketahuilah, sesungguhnya sebelum kita ada umat yang bernama Bani Israel, yang mana di antara mereka ada 4 orang Nabi yang pernah berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Nabi Hizkil, Nabi Syam'un, Nabi Uzair alaihissalam. Kan? Nabi Uzair, Nabi Hizkil, Nabi Syam'un dan juga Nabi Yusha' bin Nun. 4 orang Nabi ni, semua mereka pernah berjihad selama 1000 bulan. Dan ulama-ulama muhakkikin telah buat kajian, di zaman Nabi Musa alaihissalam dulu, satu orang tak dinamakan wali Allah, tak dinamakan orang soleh selagi mana dia tak lulus ibadat kepada Allah selama 1000 bulan. Dia tak buat kerja lain. Ibadat saja, uzlah daripada urusan dunia, ibadat siang malam selama 83 tahun 4 bulan, lulus itu baru kami bagi gelaran wali pada orang tu. Zaman Bani Israel. Dan tak dinamakan seorang da'i. Hari ini kita semua jadi da'i, pendakwah tuan-tuan. Kan? Ada orang dakwah dalam Facebook, ada orang dakwah macam-macam tuan-tuan. Kita semua mengaku, tuan siapa? Saya pendakwah, saya da'i, Masya Allah. Tuan, di zaman Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa, tak boleh mengaku da'i, tak boleh mengaku mujahid, pejuang agama, selagi tak pernah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Lulus perang 1000 bulan, baru layak dinamakan mujahid fi sabilillah. Dia orang Allah bagi umur 500 tahun. Jadi setiap tahun satu nisab 1000 bulan dia buat. Jadi seumur hidup dia dapat buat 83 tahun 4 bulan ni. 5 kali dalam hidup dia, dia boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila dengar cerita ni tuan-tuan, kita dengar rasa cemburu tak tuan-tuan? Kita dengar biasa je. Tapi kalau kita dengar dia orang dapat 5 juta, kita cemburu. Kan? Sebab apa? Kita umat akhir zaman ni, kita cemburu antara satu sama lain di atas faktor duniawi. Kita sakit mata tengok kedai orang tu laku sangat tuan-tuan. Sakit mata sungguh aku tengok kereta dia tu. Sakit mata tengok rumah orang. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi, mereka menangis, mereka cemburu bila tengok orang lain mampu beribadat lebih daripada mereka, ya Rasulullah. Macam mana kita nak berlawan dengan mereka, umur kita 60 tahun, modal kita sikit. Dia orang umur 500 tahun. Maka tuan-tuan mulia, untuk hiburkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata, wahai umat Muhammad, jangan bersedih. Kalianlah umat yang paling mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik. Kerana kamu umat yang terbaik, Allah Ta'ala jadikan di bulan Ramadan, kalau di bulan lain ada istilah sunat, ada istilah wajib tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan mulia, dalam bulan Ramadan semuanya fardu. Imam Sarhindi mengatakan, satu amalan fardu kalau ditimbang dengan amalan sunat menyamai 1000 amalan sunat. 1000 rakaat sembahyang sunat baru dapat pahala satu sembahyang fardu. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW dalam bulan puasa tak ada pahala sunat, semua pahala fardu. Tahajud fardu, sembahyang tasbih fardu, sembahyang tarawih fardu, baca Quran pahala fardu, sedekah pahala fardu, iktikaf pahala fardu. Tuan-tuan yang mulia, Allah nak bagi kita 30 hari ni semua fardu belaka. Dan semua amalan fardu
Allah Ta'ala lipat kali gandakan kepada 70 kali ganda fardu. 1 kali amalan fardu kita buat, Allah kira 70 kali. Maknanya tulis hari ni sembahyang zuhur sekali, tapi malaikat tulis 70 kali sembahyang zuhur pada hari ni. Puasa kita cuma 1 bulan, tapi tulis puasa 70 bulan. Kenapa? Amalan fardu dilipat kali gandakan kepada 70 kali ganda di sisi Allah Ta'ala. Hebat ke tak hebat tuan-tuan? Kemudian Allah belanja pula kita malam Lailatul Qadar. Wahai umat Muhammad, jangan sedih, jangan cemburu. Hakikat sebenarnya kalau kamu rasa ibadah mereka 1000 bulan dah terlalu hebat, tapi ibadah 1000 bulan tak mampu menandingi ibadah umat Muhammad SAW walau semalaman. Semalaman saja umat Muhammad beribadat kepada Allah. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada beribadat selama 1000 bulan. Umat Nabi Muhammad ibadat semalaman lebih baik daripada ibadat yang dikerjakan oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Dan tuan-tuan, berkenaan dengan Lailatul Qadar, Imam Sarhindi mengatakan, sebelum ini tuan-tuan, saya nak kupas sikit tadi, malaikat tuan-tuan, dia nampak manusia ni macam tak hebat. Yang nampak hebat kita ni adalah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak manusia ni hebat. Manusia ni lombong emas, lombong perak. Tapi malaikat tunggu bila nak nampak hebat manusia ni? Tak nampak apa hebat dia. Maka Allah kata tunggu sikit lagi. Masuk bulan Ramadan, kamu nampaklah kehebatan para hamba-Ku. Jadi Allah jadikan bulan Ramadan ni bulan di mana umat Islam seluruh dunia beribadat kepada Allah dalam tak secara langsung. Kata Imam Syahwaliullah Muhaddis Dehlawi, perhimpunan orang Islam buat amal ibadat ini menarik rahmat dan berkat ilahiyah daripada langit tuan-tuan, sehingga rahmat tadi turun kepada muka bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ada hubung kait antara malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana amal kita sepanjang setahun lepas diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Maka kesan dia bila tuan-tuan? Satu amalan naik, satu benda akan turun. Maka turunlah keputusan-keputusan yang baik, takdir-takdir yang baik untuk setahun akan datang disebabkan amal yang baik yang kita buat sebelum malam nisfu Sya'ban. Pada malam Lailatul Qadar, Allah sebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya Allah Ta'ala bahagikan semua pekerjaan-pekerjaan yang bijaksana, takdir-takdir yang baik, semuanya Allah Ta'ala agihkan di dalam malam Lailatul Qadar. Sehingga dia katakan turun malaikat Jibril AS bersama dengan sekumpulan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bawa semua perintah Allah daripada langit. Dipacakkan panji-panji hijau di atas Kaabah. Dan malaikat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang lain bertebaran ke seluruh dunia tuan-tuan. Untuk apa? Untuk minta maaf pada manusia tuan-tuan. Minta maaf wahai manusia. Dulu kami tak tahu pun kamu ni hebat. Engkau semua ni Masya Allah luar biasa. Patutlah Allah bangga dengan kamu. Di sepanjang bulan Ramadan Allah bangga dengan kamu. Di sepanjang bulan Ramadan tiap-tiap hari Allah merdekakan sejuta roh manusia daripada api neraka Allah Ta'ala. Bulan yang begitu barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka hari ini kami datang minta maaf kepada kamu. Dan akhir Ramadan nanti tuan-tuan, hari raya. Sebab itu Nabi pesan, pergi raya, semayang raya, masa pergi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Sebab malaikat duduk di pinggir-pinggir jalan, mengucapkan tahniah pada anak Adam. Tahniah kalian, kamu dah menjadi kekasih Allah, kamu dah bersih, kamu dah suci. Masya Allah, kamu telah menang dan kamu telah selamat daripada kemurkaan Allah. Kamu merdeka daripada api neraka Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Allah beritahu yuridullahu bikumul yusra. Allah nak mudahkan kita, Allah tak nak susahkan kita. Sebab itu kita rebut peluang tawaran daripada Allah Ta'ala. Walitukmilul iddah. Tujuan Allah bagi Ramadan pada kita, Allah kata, supaya kamu belajar sempurnakan iddah kamu. Kita hari ini bila sebut iddah tuan-tuan, kita faham iddah tu apa? Iddah tu kalau perempuan kena cerai dengan suami dia, kan? Dia kena duduk dalam iddah lah, berkabung lah selama 4 bulan 10 hari. Ataupun 3 kali suci. Ataupun kalau dia mengandung sampai dia melahirkan anak. Kalau iddah wanita yang kematian suami, maka dia kena melalui iddah tersebut. 4
14 10 hari ataupun 3 kali suci. Masya Allah. Iddah. Sebenarnya tuan-tuan, orang lelaki pun ada iddahnya. Masya Allah. Bukan perempuan je ada iddah. Lelaki pun ada iddah. Iddah apa? Iddah amalan. Selalunya kita lepas semayang, Nabi suruh 33 kali subhanallah. 33 kali alhamdulillah. 34 kali Allahu Akbar. Sebelum tidur pun sama juga. Hari-hari buat tak? Banyak tak buat tak? Kan? Skip lah. Sampai masa wirid je, tuan-tuan skip, lepas tu doa. Skip doa. Jadi bila nak sempurna? Iddah Quran, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi beritahu, wajib bagi tiap-tiap orang Islam kena khatam Quran 2 kali setahun. Ini iddah kita. Habis ke tak tahun baru ni tuan-tuan 2 kali? Tak habis tuan-tuan, jangan masuk bulan Ramadan dalam keadaan belum khatam 2 kali. Ada masa lagi tuan-tuan. Kalau tak hutang tahun lepas, tak bayar lagi, nak ambil hutang baru tak boleh. Ini iddah kita tuan-tuan. Selalunya kita dengar Nabi, kita bahas. Nabi sembahyang tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Berbahaslah kita. Hadis sahih, hadis tak sahih. Tuan-tuan, dia bukan masalah bahas tu. Buatlah. Buat bagi cukup. 20 rakaat bagi cukup. Kan? Disebut Nabi sembahyang tahajud 8 rakaat. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebut, Nabi SAW tak pernah sembahyang tahajud sama ada di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih daripada 8 rakaat. Itu bilangan dia. Selama ni kita tahajud berapa rakaat? 2. Bila nak buat 8, inilah bulan Ramadan. Witir selalu buat apa? 1 rakaat. Itu pun sembahyang duduk tuan-tuan. Sembahyang witir duduk. Kan? Punya malah tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni buat bagi cukup 3 tuan-tuan. 3 rakaat sembahyang witir. Boleh insya-Allah. Qabliyah ba'diyah. Selalunya Nabi pesan sembahyanglah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Lalu Allah binakan untuk kamu sebuah mahligai dalam syurga. Ada buat tak 12 rakaat? Mudah-mudahan Allah bagi buat. Kalau kuat tu maknanya buatlah. Takut ada orang buat, ada orang tak buat. Itu masalah dia tuan-tuan. Ini iddah, nak sebut tentang iddah bilangan amalan tu. Setiap amal fardu atau sunat ada bilangan dia tuan-tuan. Yang kita kena sempurnakan selalunya tak dapat disebabkan kesibukan kita tuan-tuan. Maka akhirnya kita tak dapat sempurnakan bilangan tadi. Tapi syaratnya tuan-tuan, bulan Ramadan ini kita kena bebaskan diri kita daripada kerja-kerja dunia. Kalau ke bulan puasa ni tuan-tuan sibuk busy kerja lagi tuan-tuan. Ada setengah-setengah orang Arab yang kaya-kaya ni tuan-tuan, jutawan-jutawan, bulan puasa cuti sebulan. Nak bagi masa beribadat. Sebab itu tuan-tuan boleh Imam Malik rahmatullahi alaih, walaupun di luar bulan Ramadan banyak mengarang kitab, banyak mengajar kitab, masuk bulan Ramadan tak ada mengajar, tak ada mengarang lagi dah. Hanya baca Quran siang dan malam. Tak nak sibukkan diri. Sebab tu saya peribadi pun kadang-kala tak nak terima ceramah pada bulan Ramadan tuan-tuan. Sebab bila kita terima ceramah, perjalanan penat, jauh, banyak ibadat kita tertinggal. Baru malam semalam kita dah dapat 10 juz tarawih tuan-tuan dengan anak murid. Tiba-tiba satu hari dipanggil ceramah ke Kuala Lumpur tuan-tuan. Malam tu dah huri 1 juzuk. Sebab itu kalau kita faham benda ni tuan-tuan, kita akan relaxkan diri kita daripada urusan duniawi dalam bulan Ramadan. Yang seterusnya tuan-tuan, macam mana nak jadikan Ramadan kita ni yang terindah, yang terbaik tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, kita kena tutup pintu-pintu batil, pintu-pintu kelalaian nak masuk dalam diri kita ni. Dah tentu pintu lalai yang paling besar akhir zaman ni lah benda depan saya ni tuan-tuan. Bulan puasa ni Nabi pesan, jangan berkelahi, jangan bergaduh. Kalau ada orang ajak bergaduh, ada orang ajak berdebat, tuan nak menang, tuan silakan menang. Tapi saya sedang berpuasa. Bukan puasa nafsu je, puasa makan minum je. Puasa lidah, tak boleh bercakap, tak boleh berkelahi, tak boleh apa. Semua kena, saya tengah kontrol diri saya ni tuan. Kalau tuan berkelahi dengan saya sekarang, memang saya kalah tuan. Jadi insyaAllah tuan kalau nak menang, tuan ambil menang. Sebab apa? Nabi tak bagi kita. Tapi kalau kita buka benda ni tuan-tuan, sepanjang Ramadan kita tengok banyak sekali perdebatan berlaku. Berdebat ni kadang-kadang bukan semestinya orang-orang jahat je berdebat tuan-tuan. Orang baik-baik ni. Habis pahala kita ni tuan-tuan berkelahi, bergaduh.
Orang yang komen pula di bawah tu pula, dia pula komen yang bukan-bukan netizen ni tuan-tuan. Dah tak pasal-pasal kerana kita punya posting, orang berkelahi, saham kita dapat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kan, kita kena kurangkan, Masya Allah, benda-benda yang boleh mengganggu kita ni. Tutup kalau boleh. Surat khabar pun kalau boleh kita tutup-tutupkan tuan-tuan. TV-TV di rumah kita pun kalau kita boleh kurangkan aktiviti yang tidak bermanfaat. Dan kita bagi tumpuan pada Al-Quranul Karim. Dan yang kelima tuan-tuan, apa benda yang kita kena buat untuk jadikan Ramadan kita ni indah tuan-tuan? Satu benda yang saya nampak kekurangan yang ketara di negara kita ni tuan-tuan adalah budaya iktikaf. Sepanjang saya belajar di Pakistan tuan-tuan, dulu zaman kami kecil-kecil, kita dapat tengok kalau masjid besar macam ni di Lahore tuan-tuan, ada masjid, Jami' Masjid di Lahore, besar. Masuk bulan Ramadan, semua separuh masjid ni dah ada orang tempah tuan-tuan. Dia buat macam tabir, macam kelambu. Sampai ke belakang, dia ada nombor-nombor dia tuan-tuan. Sebelum Ramadan, orang keliling tu, jemaah dah cuk nombor berapa yang nak duduk. Duduk depan, duduk tengah, duduk belakang. Masya Allah, kami nak hantar ayah kami yang dah tua ni untuk duduk iktikaf dalam masjid. Setiap keluarga hantar satu orang wakil. Dan dia orang cakap dekat ayah dia orang, abah duduklah iktikaf dalam masjid. Jangan risau makan, kami anak-anak akan masakkan. Baju kotor kami akan basuhkan. Abah duduk je dalam masjid. Rasa rajin sembayang. Tak mampu sembayang, baca Quran. Rasa tak mampu baca Quran, zikir. Rasa penat berzikir, baring tidur iktikaf. Dapat pahala yang besar. Dan dia orang iktikaf macam mana Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi akan iktikaf setiap tahun 10 hari dalam masjid. Tetapi tahun terakhir Nabi nak wafat, Nabi iktikaf selama 20 hari. Budaya iktikaf ni hampir tak wujud di Malaysia. Adalah sikit-sikit tapi kita duduk lama-lama dalam masjid kan kita balik tengah malam. Itu tak terhasil makna iktikaf yang dimaksudkan dalam syariat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kita kena latih. Masya Allah. Sekarang ni pun Alhamdulillah masjid pun dah mula buka tuan-tuan. Kita ambil kesempatan dengan bukanya masjid ni. InsyaAllah azam tahun ini paling kurang nak iktikaf 10 hari insyaAllah. Boleh insyaAllah? Azam kita sama-sama buat insyaAllah. Yang bercakap pun kalau tak buat lagi besar dosanya tuan-tuan. Jadi kita kena azam untuk kita melaksanakannya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah beritahu walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Aku bagi Ramadan kepada kamu supaya dalam bulan ini kamu banyak bertakbir membesarkan Allah. Selama ini kamu banyak besarkan makhluk. Kamu letak Allah nombor 18 dalam hidup kamu. Sebab itu hari ini tuan-tuan mulia kita nampak hidup kita menderita. Banyak orang mengadu susah. Kenapa Ustaz? Rumah tangga saya tak bahagia. Kenapa saya buat kerja semua tak jadi? Projek-projek saya semua sangkut. Hutang orang dengan saya, hutang saya dengan orang banyak Ustaz, pening kepala. Macam-macam ujian. Satu je jawapan ni tuan-tuan. Salah kita selama ini hubungan kita dengan Allah terputus. Kita banyak besarkan dunia, banyak besarkan makhluk. Sebab itu dalam bulan Ramadan Allah nak kita takbir banyak-banyak. Sembahyang tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Raya nanti pun takbir lagi. Masya Allah. Cuma selalu saya sebut takbir ni ada dua version tuan-tuan. Takbir orang Melayu kita ni Masya Allah. Takbir penuh kesyahduan tuan-tuan. Kan? Orang dengar takbir tu meleleh air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maksudnya nak besarkan Allah tu. Kalau rasa kebesaran Allah masa takbir itu tak ada masalah tuan-tuan. Kan? Tak salah pun orang Melayu ni Masya Allah. Kan? Dia suka benda-benda yang Masya Allah. Kan? Sentimental Masya Allah. Jadi dengar takbir itu teringat kenangan-kenangan. Tak dapat balik raya tuan-tuan menangis tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan rahmatil Allah. Orang Arab takbir dia takbir kemenangan tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Saya raya dekat Mekah tuan-tuan. Rupanya dia orang ni datang pakai baju raya tu tuan-tuan sejak sembahyang subuh lagi. Dah pakai baju putih, bawa anak-anak, bawa minyak wangi, bawa kopi, bawa korma. Dia bertakbir sampai sembahyang raya. Daripada lepas subuh, sambung takbir sampai sembahyang raya tuan-tuan. Saya kata inilah sembahyang yang betul saya rasa. Inilah sunnah yang sebenarnya dalam kita menyambut hari raya membesarkan Allah Ta'ala. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara puasa cara Nabi, ibadat cara Nabi SAW. Dan Imam Abdul Wahab Sya'rani beritahu, Allah hanya akan bagi malam Lailatul Qadar kepada orang yang telah membuat persiapan memburu Lailatul Qadar daripada malam yang pertama lagi. Malam pertama Ramadan seakan-akannya persiapan untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Orang yang betul-betul daripada malam pertama dia dah mulakan perjalanan ibadat dia tanpa henti tuan-tuan, insya-Allah dengan penuh iman dan ihtisab, Allah pasti akan hadiahkan dia malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita main-main sambil lewa dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kita berharap mudah-mudahan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tuan-tuan, rasa-rasanya boleh berlaku tapi jaranglah Allah nak bagi. Itu hadiah. Hadiah mahal tak akan bagi senang-senang. Teringat kepada kisah sejarah seorang anak muda daripada Malaysia tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dia satu kematian yang sangat luar biasa. Sampai hari ini saya sebut cerita ni di mana-mana tuan-tuan. Sahabat saya, sahabat kita semua. Anak muda umur 45 tahun. Namanya saudara Badrul Munir tuan-tuan. Akhir Ramadan, dia sangat rindu nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Tahun terakhir tuan-tuan. Kawan-kawan ni pelik, engkau ni pasal lah Badrul. Dah umur 45 tahun tak kahwin lagi. Puah bawa dia cari calon isteri tuan-tuan. Bawa pergi Kemboja, tak berkenan. Bawa pergi ke Indonesia, tak berkenan. Cari dalam Malaysia, satu Malaysia, tak ada benda yang dia berkenan. Tuan-tuan yang mulia, hari terakhir dia nak meninggal dunia tuan-tuan, dia sampai di Madinah Al-Munawwarah, sembahyang asar. Kemudian sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tarawih tuan-tuan malam pertama di Masjid Nabawi. Malam itu dibangun tahajud, lepas sembahyang subuh di sembahyang, Masya Allah, jenazah orang. Sampai tuan-tuan dikatakan pada hari itu, pada malam itu adalah malam Khamis, malam Jumaat tuan-tuan. Pagi itu pagi Jumaat, Allah SWT mudahkan dia tuan-tuan, bukan sekadar Allah pertemukan dia dengan Lailatul Qadar, tetapi Allah matikan dia pada hari tersebut tuan-tuan. Masa saya dapat berita kematian dia tuan-tuan, saya menangis. Saya kata, apakah istimewanya engkau ni wahai Badrul? Aku ni ustaz pun belum tentu dapat satu daripada kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Engkau mati di Madinah Al-Munawwarah, semua orang nak mati di Madinah, engkau dapat, belum tentu kita dapat. Engkau mati, banyak orang mati dalam Madinah. Saya kata, tapi Allah pilih engkau mati dalam Masjid Nabawi. Mungkin banyak juga orang mati dalam Masjid Nabawi, tapi jarang yang ada mati dalam Raudah. Ramai juga orang mati dalam Raudah, tapi tak pernah kita jumpa, tak pernah kita dengar seumur hidup orang mati depan makam Rasulullah SAW. Banyak orang mati depan makam Nabi, tapi bukan dalam bulan Ramadan. Engkau dalam bulan Ramadan. Engkau mati di akhir bulan Ramadan. Engkau mati pada hari Jumaat. Engkau meninggalkan dunia ini setelah engkau berjaya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang paling indah di Madinah Al-Munawwarah. Allah kebumikan engkau di kuburan Baqi'. Allah Ta'ala pusarakan, semadikan jenazah engkau wahai Badrul, saya kata. Bersebelahan dengan makam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersebelahan dengan kubur Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata inilah kematian yang dicemburi oleh seluruh penduduk-penduduk dunia. Tuan-tuan yang mulia, inilah kita nak kalau boleh tuan-tuan, malam Lailatul Qadar itu malam sangat istimewa. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi ni di akhir Ramadan, kana Rasulullah SAW yuhyil laila kullahu, Nabi hidupkan seluruh malam Ramadan, Nabi tak tidur dah sama sekali. Rupanya tuan-tuan, ada umat dalam dunia ni yang tak tidur malam. Pengalaman saya pergi ke Ghana tuan-tuan, saya pergi ke Ghana, sampai di Ghana saya naik bas 900 km pergi ke kawasan Tamale tuan-tuan, Northern Ghana. Tuan-tuan boleh sampai di sana,
bulan puasa, kita puasa di sana, kita tengok satu benda yang luar biasa pengalaman saya di sana. Saya tengok yang pertama, satu negara tak ada orang isap rokok, Masya Allah. Satu negara tak isap rokok, orang kafir pun tak isap, orang Islam pun tak isap. Sampai kita pula pelik, kita pula pergi tanya dia, tuan-tuan sini memang tak isap rokok Dia kata, kenapa kau orang tanya? Tak pelik lah pasal negara kita orang ni, 99% orang isap rokok. Yang tak isap rokok tu betul-betul wali Allah lah. Kan? Yang betul-betul maksum lah agamanya. Yang tak isap rokok ni, hampir semualah terlibat kan. Jarang yang tak isap rokok ni. Tuan-tuan boleh, dia kata daripada kami habis duit beli rokok, biar kami beli makanan. Rupanya dia orang ni nak beli makanan asasi pun, nak beli nasi pun tak ada duit tuan-tuan. Kadang-kadang sampai 2-3 hari di rumah tak ada. Bila kita beli barang, contoh dia jual telur, kita beli telur, esok dipujuklah, tolonglah beli telur saya. Tuan je customer kami. Dah tak ada, orang lain tak ada customer dah, dia kata. Kalau tuan tak beli, tak ada duit lah kita orang hari ni. Sedih kita tengok tuan-tuan. Tapi menjelang hari malam bulan Ramadan, kami tengok anak-anak di Ghana tuan-tuan, dia menghafal doa berbuka puasa. Kita hari ini latih anak kita, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya rahman rahimin. Dia tambah lagi kadal qamaru wa batallati thawbu. Dan wathabatal ajru. Tambah lagi doa-doa itu, dia ulang-ulang baca doa itu dalam gelap tuan-tuan. Tak ada lampu, mengaji dalam gelap. Mengulang-ulang doa sebelum malam nak masuk puasa tuan-tuan, malam terakhir bulan Syaban, anak-anak orang sana dah hafal doa berbuka puasa dalam gelap sampai pukul 11 malam. Ustaz ajar atau imam ajar, semua ikut. Tak ada orang pun lari tuan-tuan. Alhamdulillah, satu suasana yang sangat dahsyat. Bila di siang hari kita tengok satu Quran, budak-budak kecil yang kecil-kecil ni macam anak kita kumun handphone tuan-tuan. Sekarang ni anak dapat satu handphone, 10 orang duduk kumun. Yang pegang handphone tu dia juara lah tuan-tuan. Kan? Dia boleh kontrol semualah sebab ayah bagi kat aku handphone ni. Kita tengok anak kita kumun handphone, saya kata astagfirullahalazim. Anak orang sana satu Quran, dia kumun 5 orang tuan-tuan. Pegang Quran. Saya kata kau ni macam nampak betul-betul sayang dengan Quran. Taksub dengan Quran. Kenapa dia kata? Dalam hidup kami tak ada bacaan yang lain selain daripada Al-Quran. Tak ada majalah, tak ada surat khabar. Di rumah kami tak ada televisyen. Kita tengok kebetulan tahun itu Piala Dunia tuan-tuan. Orang Ghana tak tengok Piala Dunia. Negara dia masuk World Cup, orang sana tak tengok pun Piala Dunia tuan-tuan. Kita orang Malaysia pula jadi kelang kabut. Kan? Kita pada negara kita tak masuk pun World Cup. Tapi kita sokong ini, sokong ini. Maka akhirnya malam bulan Ramadan pun habis dengan kelalaian juga tuan-tuan. Semoga Allah ampunkan kita. Di siang hari tuan-tuan pergi ke bazar-bazar dia orang. Di stesen bas semua orang pegang Quran. Saya nampak anak muda seorang tengah malam baca Quran dalam gelap-gelap dapat sikit cahaya. 1 jam, 2 jam diberdiri tuan-tuan. 10 hari akhir malam Ramadan baru kita nampak hebatnya engkau orang, Masya Allah. Kita pukul 12 malam baru nak bentang tilam. Dia kata, kau nak buat apa? Cak, kami nak rehat sekejap, sejam, 2 jam, betul kami bangun buat untuk Qiyamul Lail. Dia kata kami masyarakat Islam di Ghana, malam 10 hari akhir Ramadan memang kami tak tidur sampai ke subuh. Imam akan bawa pimpin solat tahajud 1 juz 1 rakaat. 10 juz imam bawa tiap-tiap malam sampailah Ramadan berlalu pergi tuan-tuan. Sekarang ni bukan masalah dia orang cukup makan tak cukup makan, tapi iman mereka, roh mereka sangat kuat. Dan iman mereka pada Allah terlalu luar biasa tuan-tuan. Kita hari ni semua cukup, makanan cukup, masjid ada aircon, kapet tebal tuan-tuan. Kapet baru tukar pula. Tetapi tuan-tuan, bagaimana suasana ibadat kita tuan-tuan? Sangat kita perlu menginsafi benda ni. Nabi SAW, akhir Ramadan, Nabi akan hidupkan seluruh malam. Wa aiqaza ahlahu, Nabi kejutkan semua ahli keluarga rumah dia. Anak perempuan Nabi, wahai Fatimah bangun, wahai Fatimah. Aisyah bangun, Hafsah bangun, Zainab bangun, Hasan bangun, Husain bangun. Menantu aku Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, semua bangun. Semua keluarga kena kejut tuan-tuan oleh Nabi SAW. Kalau kita dapat buat ini sangat besar tuan-tuan. Kejut anak-anak kita bangun. Nabi pesan dekat Fatimah, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Abah tak boleh bantu kamu di padang mahsyar nanti.
Jangan kamu ingat, kamu anak perempuan Nabi, kamu pasti selamat. Tak ada, wahai Fatimah, selamatkan diri kamu. Fatimah bangun, angkat takbir tuan-tuan. Sampai akhir hayat Fatimah khatamkan 30 juz Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang tahajud di tengah malam. Sampai dalam riwayat menyebut Fatimah habiskan 30 juz di saat azan subuh berkumandang tuan-tuan. Nak bangun lagi sembahyang tahajud untuk rakaat yang kedua. Tiba-tiba azan berkumandang. Fatimah cakap, wahai Allah, kenapa kau jadikan malam ini terlalu pendek, wahai Allah. Baru 2 rakaat, baru pemanasan. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kita nak bandingkan ibadah Ramadan kita dengan mereka, tak mampu. 1 sen pun tak ada ibadat kita ni tuan-tuan. 1% pun tak boleh banding dengan ibadah para sahabat. Malu kita dengan Allah, malu kita dengan Rasulullah SAW, malu kita dengan keluarga Nabi SAW, malu kita dengan para sahabat. Hari ini Allah bagi kita segala kemudahan untuk kita beribadat kepada Allah SWT. Sekarang ni minta maaf, kita pun nak sembahyang belakang imam tahfiz yang bawa 1 juz pun kita rasa berat tuan-tuan. Kita nak bawa, nak ikut belakang dia orang pun kita rasa terbeban dah sekarang ni. Padahal tuan-tuan 1 juz ni tahap yang paling rendah sekali tuan-tuan. Tarawih di mana-mana tempat pun. Saya pergi ke Saudi tuan-tuan, tahun lepas saya duduk sana 2 bulan setengah. Di dalam bulan Ramadan, akhir Ramadan. Saya tengok satu benda yang sangat indah tuan-tuan, akhir Ramadan. Kami waktu itu dijemput oleh Syekh Ali Mullah, Muazzin Masjidil Haram, 25 tahun. Yang paling sedap sekali azan dia lah tuan-tuan. Kebetulan dia kahwin isteri nombor 2 dia orang Indonesia tuan-tuan. Jadi dia berkenan nak berapak-apak dengan orang Melayu kita. Kebetulan waktu itu kami 6 orang je orang Malaysia yang ada dekat sana. Bulan Ramadan sana. Tahun lepas PKP lockdown, lepas kami terbang, pintu gate Malaysia telah ditutup sepenuh-penuhnya. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Tapi nak beritahu pada malam itu dijemput kita buat kenduri. Malam 27 Ramadan dijemput kita makan berbuka puasa rumah dia. Dia dah siap makanan dah. Tapi dekat-dekat nak pergi, kawan saya cakap, Maulana betul ke kita ni nak tinggalkan ganjaran 100,000 malam ini Maulana? Dan kita pun datang ni baru tahun inilah baru dapat. Orang lain semua tak dapat Maulana. Semua orang lain tak dapat pergi ke tanah suci. Kita 6 orang je lepas ni. Takkan kita nak lepaskan malam 27 ni Maulana? Saya kata kalau begitu kita batalkan. Tak apalah, kita minta maaf pada dia. Malam 27 Alhamdulillah Allah izinkan dapat sembahyang depan Kaabah tuan-tuan. Malam yang sangat-sangat indah tuan-tuan. Masya Allah. Malam 29, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tuan-tuan. Habis Imam Sudais baca doa kunut tuan-tuan. Kami di penghujungnya tuan-tuan terasa angin yang sangat luar biasa datang. Tiba-tiba air hujan menitik di atas wajah-wajah kita tuan-tuan. Atas pipi kita sejuk macam air batu. Ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah malam ini malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kalau kita pergi akhir Ramadan di Mekah tuan-tuan, Allahu Akbar. Semangat ibadat dia luar biasa. Malam macam pasar malam tuan-tuan. Orang ni tak langsung tak mengantuk. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan. Lailatul Qadar ni ulama gambarkan seperti sebuah pertandingan, peraduan tuan-tuan. Penganjur ni kata, kami buka peraduan pada seluruh umat Islam di seluruh dunia boleh join peraduan ini. Mudah aja peraduan dia. 10 kotak diletakkan di depan kita. Maka dalam salah satu daripada 10 kotak ni, Allah Ta'ala letakkan Lailatul Qadar yang lebih berharga daripada 7 bintang langit dan bumi. Andai kata hari ni orang buat peraduan 10 kotak, salah satu daripada 10 itu diletakkan duit 30 juta dalamnya. Dan dia kata dekat kita, tuan-tuan boleh buka mana-mana kotak. Seandainya terjumpa duit 30 juta, bawa balik 30 juta tu ke rumah. 30 juta menjadi milik kamu. Agak-agak nak buka ke tak nak buka tuan-tuan? Mesti nak buka. Dan dia kata boleh buka semua sekali. Buka kotak pertama tak jumpa. Malam 21. Buka pula malam kedua, malam 22 tak jumpa. Buka kotak ketiga, malam 23, jumpa Lailatul Qadar malam itu. Lailatul Qadar menjadi milik kamu, pahala ibadah free selama 83 tahun 4 bulan dicatat dalam buku catatan amal kita. Tak berbaloi ke tuan-tuan? Kita umur baru berapa tapi dapat pahala 80 tahun ibadat. Ibadat tak ada maksiat, ibadat tanpa kelalaian, ikhlas kerana Allah, 83 tahun 4 bulan Allah tulis dalam buku kita. Tak nak cari. Nabi yang kasihkan umat tahu kita ni iman lemah. Tak apalah, tak payah cari 10. Walaupun taharrau Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar fi ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir. Kalau sebut dengan wali-wali Allah tuan-tuan, malu je 10 hari akhir kata. 10 hari akhir kau nak cari, carilah daripada awal.
Tuan-tuan yang mulia, tapi Nabi yang pengasih penyayang, carilah pada malam-malam ganjil pula. Allahu Akbar. Nabi sempitkan lagi, bagi keluar lagi. Lepas tu Nabi banyak pula tekankan malam 23 paling banyak berlaku Lailatul Qadar. Malam 27 paling banyak Lailatul Qadar. Itu pun kita tak ada lagi semangat, tuan-tuan. Syaitan tipu kita, ujung-ujung keluar lagu raya, tuan-tuan. Kan? Siang-siang dah keluar lagu raya. Jadi malam Lailatul Qadar teringat malam Lailatul Qamdar katanya, masya-Allah. Kan? Malam ni nak pergi Qamdar, baju raya kita. Kan? Ibadah puasa tak hebat mana, tapi baju raya kita insya-Allah 5 pasang tak kurang. Malam akhir Ramadan di Jalan Tar sana di Kuala Lumpur sana, Jalan Tun Razak penuh orang, jam. Kan? Malam ni tak tarawih lah kita. Sebab apa? Nak cari baju raya. Bimbang raya tahun ni tak ada baju raya. Sedangkan tuan-tuan, laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya bagi orang yang pakai baju baru. Innamal aidu liman khafa yaumal wa'id. Sesungguhnya hari raya itu hanya layak dinikmati oleh orang yang berakhir di bulan Ramadan, datang perasaan takut pada hari akhirat. Dan akhir sekali saya nak kongsi dengan tuan-tuan, falsafah dalam kenapa Allah perintahkan kita berpuasa dan Allah Ta'ala wajibkan kita sambut hari raya. Ditanya kepada para masyaikh, Syekh Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, dia bagi jawapan kenapa Allah suruh kita puasa selama sebulan, kemudian Allah wajibkan kita sambut hari raya. Seakan-akan Allah nak beritahu kepada kita, wahai hamba-Ku, mulai daripada hari ini, jadikan seluruh hidup kamu sampai mati nanti, sampai kamu mati hari terakhir berada di dunia, jadikan hidup kamu seperti bulan Ramadan al-Mubarak, supaya nanti aku tukar kehidupan kamu selepas mati dalam kubur seumpama Aidul Fitri buat selama-lamanya, hari raya selama-lamanya. Jadikan itu insya-Allah taala azam kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita, permudahkan. Dan sudah tentu nak dipermudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita niat betul-betul nak buat, tapi tiba-tiba sampai hari itu kita lemah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dosa-dosa yang kita buat belum diampunkan oleh Allah. Sebab itu sebelum masuk bulan Ramadan, banyakkan istighfar, banyak sembahyang taubat, minta ampun dengan Allah. Dengan berkat dosa kita diampunkan, Allah Ta'ala akan sucikan hati kita, Allah ringankan tulang kita, Allah kuatkan roh kita, Allah perkasakan rohani kita, sehingga kita dapat bangun di tengah-tengah malam ketika mana orang lain sedang nyenyak tidur. Mudah-mudahan Allah terima Ramadan kita pada tahun ini. Andai kata Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita semua, kita jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang paling sempurna, paling indah, paling cantik untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan kita yang Maha Agung. Dan Allah Ta'ala firman pada malaikat, apa wahai malaikatku, apa pandangan kalian terhadap hamba-hamba aku yang berpuasa ini? Malaikat kata pada Allah, ya Allah, pada pandangan kami tak ada benda yang patut engkau berikan kepada hamba-Mu yang berpuasa, melainkan engkau balaslah sebaik-baik balasan untuk mereka. Maka Allah telah firman kepada malaikat, wahai malaikat, dengar sini baik-baik, aku menjadikan kalian sebagai saksi. Aku tak redha apa-apa balasan pahala untuk umat Muhammad yang berpuasa, melainkan syurga-Ku sebagai balasan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah bagi kita menjadi penghuni syurga Jannatul Firdaus. Amin amin rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu al ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna syaqi wa la mahruma bimannika fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami syukur padamu ya Allah di atas nikmat Ramadan yang Kau beri kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, betapa dalamnya kasih sayang-Mu pada kami ya Allah, betapa tingginya sayang Engkau pada kami ya Allah, betapa hebatnya layanan Engkau pada kami ya Allah. Padahal kami tak layak pun menerima layanan yang begitu baik daripada Engkau ya Allah, layanan begitu agung yang begitu besar ya Allah. Kau tak pernah layan umat lain seperti mana Engkau layan kami ya Allah. Kau muliakan kami dengan Ramadan ya Allah, Kau muliakan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur padamu ya Allah. Kami terima kasih pada Nabi kami. Ajar kami segala-galanya ya Allah. Nabi yang bagi bimbingan pada kami ya Allah. Bagilah taufik pada tahun ini ya Allah, kami dapat contohi puasa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, supaya Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang paling bererti ya Allah. Ramadan yang melahirkan takwa dan diri kami ya Allah. Ramadan yang membangkitkan kekuatan rohani pada diri kami ya Allah, kekuatan untuk taat perintah-Mu ya Allah, sampai kami bertemu dengan Engkau ya Allah dalam keadaan Engkau redha pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna mimman khatamta lahum syahr ramadan bi ghufranik. Allahumma atiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa ajdadina minan nar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.